Baik saudara, seterusnya perkembangan dari Sabah petang ini. Antara fokusnya tekun komited kembangkan perniagaan usahawan tempatan. Perinciannya bersama Jovinia Jim Lajim. Silakan Jovi. Baik Zahira, Tekun Nasional terus komited dalam membantu usahawan informal dan mikro menyediakan pembiayaan serta pembangunan usahawan. Tahun ini Tekun Nasional menyasarkan pembiayaan kepada 5,000 usahawan Sabah dengan peruntukan RM125 juta. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Ewan Benedict berkata, bagi tujuan menambah baik perkhidmatan tekun di Sabah, satu lagi pejabat tekun dibuka di Kimanis dan merupakan cawangan ke-175. Beliau optimis ia akan memudahkan semua usahawan dan merancangkan lagi ekonomi setempat. Sebab itulah saya sangat berbangga melihat semua pemimpin di daerah Membakut ini datang bersama-sama dengan kementerian, dengan kerajaan untuk memastikan pimpinan dan perkhidmatan kerajaan ini sampai kepada rakyat kita. Saya pikir kebersamaan dan kerjasama inilah yang diperlukan oleh rakyat. Dan harapan saya dengan adanya pejabat tekun yang dibuka di daerah Membakut ini akan dapat memberikan peluang yang lebih besar kepada semua para usahawan untuk mendapat khidmat yang terbaik daripada tekun untuk membantu mereka. Penting untuk menjadi pemangkin kepada perkembangan sektor keusahawanan. Dan yang sangat penting wujudnya tekun di daerah Membakut ini sangat baik dan sangat membantu. Disebutkan tadi ada 500 sudah penyertaan daripada masyarakat di kawasan daerah Membakut ini. Kerajaan negeri dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins dan Majlis Ugama Islam Sabah MUIS akan menubuhkan Akademi Tahsin Al-Quran Negeri Sabah. Program pengajian di akademi ini akan dikendalikan tokoh-tokoh dalam bidang pengajian Al-Quran dari dalam dan luar negara. Exco Pendidikan dan Agama Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata ia bagi memastikan kualiti pembelajaran dan pengajaran berada pada tahap terbaik sekaligus melahirkan lebih ramai hufaz, qari dan qariah. Lokasinya kita buat di Kota Kinabalu dan pesertanya pun sudah kita kenal pasti apabila anak-anak ini, dan kita akan jelajah seluruh negeri Sabah untuk mendapatkan senarai anak-anak yang boleh kita gilap bakatnya. Datuk Arifin ditemui RTM selepas Pual Bicara Khas Sabah FM sempena Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran MTHQ peringkat negeri Sabah di Kota Kinabalu. Datuk Arifin mengajak umat Islam untuk sama-sama mengimarahkan majlis ini. Malam ini akan berlangsung pertandingan bagi 7 peserta akhir kategori dewasa dan pemenang yang dipilih akan mewakili Sabah ke peringkat kebangsaan. Dan datanglah semarakan Majlis Tilawah Al-Quran dan hafazan Al-Quran ini dengan mengambil manfaat daripada majlis ini sendiri, kemudian pameran-pameran yang akan membantu promote kepada usahawan-usahawan kita dan yang sangat penting juga melibatkan anak-anak kita. Hadiah kepada pemenang akan disampaikan Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman dalam Majlis Penutupan MTHQ peringkat negeri Sabah di Wisma MUIS Kota Kinabalu esok bermula 8 malam. Kementerian Pendidikan KPM perlu meneliti satu garis panduan atau mekanisme baharu yang mesra kepada ibu bapa. Ia bagi memudahkan ibu bapa khususnya kurang berkemampuan menyediakan keperluan penting untuk persekolahan anak-anak. Mencadangkan perkara ini, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram berkata pihaknya menerima beberapa aduan ibu bapa mengenai bayaran tambahan untuk sesi persekolahan bermula Isnin ini. Dan tambah-tambah lagi dalam sekarang ini peningkatan harga barang dan sudah tentu juga bebanan itu amat terasa kepada ibu bapa. Jadi supaya kalau ada garis panduan itu, mungkin ibu bapa ada melihat keperluan-keperluan yang sangat perlu saja untuk disediakan kepada anak-anak mereka. Datuk Ruslan menyatakan demikian kepada media dalam program Back to School di sebuah pasaraya di Beaufort.
Bandar baharu kedua Telupit dicadang dibina di kawasan seluas 202 hektar di hutan simpan Tawai. Ketika ini, kajian bersama Jabatan Pertahanan sedang dijalankan sebelum cadangan dikemukakan kepada kerajaan negeri untuk kelulusan. Saya telah memohon kepada Jabatan Hutan melalui konservator 500 ekar di kawasan hutan simpan yang kebetulannya menjadi laluan kepada Pan Borneo, hutan simpan Tawai, dan ini yang akan saya harap kerajaan akan pertimbangkan untuk diluluskan untuk menjadi satu pekan baru. Telupit di masa akan datang akan menjadi land port yang menjadi jaringan jalan raya pantai timur kerana Telupit ini betul-betul menjadi berada di jantung negeri. Beliau menyatakan demikian kepada RTM semasa Majlis Rumah Terbuka Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di Telupit. Dalam perkembangan lain, Datuk Johnny Bon menzahirkan penghargaan kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JKDB Telupit dalam membantu penduduk terjejas banjir baru-baru ini. Kerja berpasukan semua agensi terlibat jelas memperlihat komitmen dalam memastikan keselamatan penduduk terjamin, terutama semasa ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS. Beliau juga mahu wang ihsan kerajaan kepada penduduk terjejas banjir disalurkan kepada pejabat daerah selaku JKDB memandangkan sebahagian akaun penduduk tidak aktif. 1,631 keluarga melibatkan lebih 5,000 penduduk terjejas banjir di Telupit baru-baru ini. Meningkatkan prasarana pendidikan di Kampung Serudong Laut menjadi fokus utama Pejabat Parlimen Kalabakan selain keperluan air, jalan raya dan elektrik. Isu ini mendapat perhatian ahli parlimennya Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi ketika program Jelajah Rakyat Parlimen Kalabakan di Kampung Serudong Laut. Antara perkara-perkara yang telah kita dalam perancangan adalah dengan untuk mewujudkan SK Serudong Laut, di mana kita dengan kerjasama daripada Kementerian Pendidikan Malaysia akan membaik pulih beberapa kelas yang sedia ada di kampung ini untuk kita jadikan kelas agar anak-anak penduduk Kampung Serudong Laut tidak perlu lagi pergi ke tempat sekolah yang lebih jauh. Pewujudan kelas tadika turut dirancang bagi memberi pendidikan awal kepada kanak-kanak di kawasan ini. Untuk keperluan mendesak di Kampung Serudong Laut ini adalah pendidikan. Karena ramai masyarakat Kampung Serudong Laut ini yang kadang membawa anak mereka sekolah keluar karena pendidikan. Kami berharap juga sangat-sangat untuk YB Dato' dan juga agensi-agensi kerajaan dapat merealisasikan untuk sekolah di kampung kami. Selain isu pendidikan, isu tanah adat yang melibatkan 138 penambah juga dalam proses penyelesaian bersama Pejabat Tanah dan Ukur Tawau. Sementara itu, Pegawai Daerah Kalabakan Murad Abdul Rashid berkata, kerajaan serius dalam membangunkan daerah Kalabakan berikutan perpindahan Ibu Kota Indonesia Nusantara ke Kalimantan dan kajian di peringkat negeri dan persekutuan sedang dijalankan bagi melaksana pembangunan di sepanjang 10 km radius dari sempadan negara. Ada satu kajian dibuat, kajian untuk memilih rut 1, 2, 3 yang bermula daripada border pergi ke Pekan Kalabakan lah. Selain daripada itu juga, kita juga ada beberapa pembangunan lah yang as we know ketika ini yang kita sedang laksanakan, iaitu macam as mentioned by Baby tadi. Sebanyak 511 kg sampah di pesisir pantai Tanjung Lipat, Kota Kinabalu dikutip dalam program khidmat masyarakat untuk Bumi Hijau anjuran Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Kontingen Sabah. Gotong royong ini disertai 150 orang terdiri daripada ahli pertubuhan bukan kerajaan NGO, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK dan anggota JSJ. Ketua JSJ Kontingen Sabah, Dato' Azmi Abdul Rahim berkata, penganjuran program ini menjadi platform kepada JSJ untuk menyebarkan peranannya kepada komuniti. Melalui program seumpama turut memberi impak positif kepada masyarakat untuk sama-sama menjaga kebersihan alam sekitar. Kita bertanggungjawab bukan saja untuk daripada polis, bukan saja JSJ, tetapi bagi saya untuk masyarakat semua, termasuk NGO
untuk melihatkan supaya kita dapat mengadakan satu program untuk membersihkan pantai-pantai. Sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Terus ikuti berita wilayah untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Kembali bersama Zahira. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Baik, terima kasih Jovinia.